Wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ialah menghindari dunia, menjauhkan diri daripada dunia. Apa erti semua ini? Baik, pertama sekali kita kena lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan dunia. Ada di kalangan kita ini yang memandang dunia itu adalah nikmat-nikmat yang ada, harta kekayaan, pemilikan-pemilikan dan sebagainya. Itulah dunia. Jadi ternyata kalau kita faham dunia seperti itu, lalu saranan Al-Quran dan hadis supaya menjauhkan diri daripada dunia itu, seolah-olahnya berasaskan kepahaman dunia seperti itu tu menghendaki kita orang Islam ni jadi apa kedana. Tak ada harta, tak ada pemilikan, tak ada itu, tak ada ini. Itu kalau kita faham dunia dengan makna harta kekayaan, habuan kekayaan, pemilikan dan sebagainya. Dan kita kena sedar bahawa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebut tentang negatifnya dunia ni. Demikian juga dalam hadis menyuruh kita supaya mensifatkan dunia dengan sifat yang negatif dan menyuruh kita supaya menjauhkan diri daripadanya. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Antaranya ad-dunya jifah, dunia ini bangkai, seumpama bangkai. Watalibuha kilabu, dan orang yang menuntut mencarinya itu adalah anjing-anjing. Jadi kalau kita perhatikan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mensifatkan dunia dengan sifat yang buruk ni, yang menghendaki kita supaya tidak dekat dengannya, menjauhkan diri daripadanya. Kalau dalam Al-Quran kita akan tengok ayat Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dan banyak lagi lah ayat Al-Quran. Dunia ni seperti mainan je, kelalaian dan macam-macam lagi lah. Jadi pokok bakal ada ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mensifatkan dunia ini dengan sifat yang buruk. Yang ini menganjurkan kita supaya kita menjauhkan diri, jangan dekatkan diri kepada dunia. Baik, kalau kita faham, kita lihat keadaan ini, kemudian kita faham dunia pula dengan kefahaman dunia itu kebendaannya, hartanya, pemilikannya, itunya. Jadi bila kita regu dua ni, seolahnya agama Islam menyuruh kita membuang semua ini, hidup dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kalau kita faham macam tu, jadi kefahaman dunia semacam itu mengelirukan. Apatah lagi kita tengok kenyataannya berbeza. Berbeza kenyataan dalam kehidupan para sahabat, kehidupan alim ulama. Ada di antara sahabat-sahabat yang kaya. Apakah kita nak menuduh sahabat ni tak ikut ajaran Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita menjauhkan diri daripada dunia ni kerana mereka ni memiliki kekayaan? Itu benda-benda yang perlu kita tanya. Demikian juga di kalangan alim ulama, kerana aulia ada yang kaya. Jadi kalau kita nak kata mereka ini tidak mengikuti ajaran Al-Quran, berat sikit lah. 10 orang yang diberitahu oleh Nabi sebagai ahli syurga, Nabi khabar dah. Ada 10 orang yang Nabi sudah beritahu mereka ni ahli syurga di dunia ni lagi. Ini hak kenabian lah. Hanya maklumat-maklumat seperti ini hanya boleh dicapai melalui wahyu saja. Yang lain daripada itu melibatkan syurga negeri jangan bakal. Jadi yang menjelaskan ini Nabi sendiri beritahu ada 10 orang, tapi sebenarnya bukan 10 orang ni saja. Hak Nabi beritahu secara jelas dalam satu riwayat itu ada 10 orang yang ahli syurga, yang dijamin syurga. Majoriti mereka ini adalah hartawan, orang kaya, orang yang berharta. Jadi kalau kita memahami dunia dengan makna kebendaan, dengan makna pemilikan harta benda, itu silap.
Jadi kalau begitu, apa sebenarnya dunia ini? Antara alim ulama yang banyak mengulas tentang aspek ini adalah ulama tasawuf lah. Sebab hal-hal ke dunia ini, bidang cenderung kepada bidang ilmu tasawuf. Jadi ulama-ulama tasawuf termasuklah Al-Ghazali. Dalam kitab-kitab mereka yang kitab-kitab yang banyak ni, termasuklah Al-Arba'in fi Usuluddin, ada disebut tentang konsep-konsep ni, dunia ni. Jadi secara mudahnya kesimpulan yang boleh kita ambil daripada huraian alim ulama tentang dunia ni, dia kata dunia itu, nak ukur dunia dan dunia bukan pada bendanya, tapi pada konsep dan pengertiannya. Dan dunia itu menurut mereka ialah apa saja yang boleh mendekatkan seseorang kepada Allah. Dunia ni apa saja yang boleh menjauhkan seseorang daripada Allah dan mendatangkan musibah di akhirat, maka dia dikatakan dunia lah. Apa saja menjauhkan seseorang daripada Allah, kemudian menanggung beban, membawa beban di akhirat nanti, maka itulah dunianya. Apa saja. Jadi yang boleh membawa seseorang itu jauh daripada Allah Ta'ala ni dan meningkatkan beban di akhirat banyak perkara. Sekiranya harta benda pemilikan kita, dengan pemilikan kita itu menjadikan kita semakin jauh daripada Allah, kita lupa dengan kekayaan kita dan kemewahan kita dan kita gunakannya pada jalan yang salah, maka itu menjauhkan kita daripada Allah dan akan menanggung beban di akhirat. Maka dunialah dari segitu. Tapi apakah semua harta benda itu seperti itu? Bagaimana dengan orang yang memiliki harta benda dan kekayaan, ditunaikan hak-haknya, digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan redha Allah, digunakan pada jalan-jalan yang disuruh oleh syarak, yang sesuai dengan kehendak syarak, yang disuruh oleh syarak, digunakan semua itu untuk kebaikan diri dia, keluarga dia, agama dia, masyarakat dia. Nafkah yang ditanggung, ditunaikan dengan semua itu, keperluan pendidikan, keperluan masyarakat Islam, digunakan kewangan itu untuk menyempurnakannya, maka semua itu mendekatkan seseorang kepada Allah dan mendatangkan pahala ganjaran di akhirat. Jadi benda itu boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat, atau benda yang sama. Dunia boleh jadi, akhirat pun boleh jadi. Maka sebab itu ulama tasawuf menjelaskan dunia adalah apa saja, apa yang menjauhkan daripada Allah, yang menimbulkan beban di akhirat, dunialah hukumnya. Jadi pemilikan kita itu kita tengok ke mana. Apakah dia menyumbang kepada kita ni semakin jauh daripada Allah, lupa kepada Allah, jadi sombong, jadi bangga, guna cara yang salah, atau sebaliknya. Dengan dunialah kita menyempurnakan banyak urusan keagamaan kita, urusan keperluan hidup kita yang sesuai dengan syarak, yang disuruh oleh syarak. Jadi ukuran dunia dan dunia ni bukan atas benda tu, tapi bagaimana semua itu boleh membawa kita ke Allah tadi. Kau dekat kepada Allah Ta'ala ke atau tidak? Menimbulkan beban di akhirat ke atau mendatangkan manfaat di akhirat? Itulah tukar dunia dan dunia. Baik, berasaskan perkara yang sama juga. Jadi kalau kita kata dunia ni, segala apa yang menjauhkan kita daripada Allah, yang meningkatkan beban di akhirat, maka akhiratnya pula lawan dia lah. Segala apa yang mendekatkan kita kepada Allah dan mendatangkan nikmat ganjaran pahala di akhirat nanti, maka dia akan jadi akhirat. Jadi sesuatu benda tu kita tak nak ukur dunia di akhirat atas benda tu tengok hubungan dia dengan orang yang memiliki dia tu. Sebab tu ada riwayat Nabi menyebut, menguatkan makna ni, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh seorang lelaki yang soleh. Artinya sesuatu harta itu nak nilai baik tak baik, tengok siapa dia tukang milik dia tu, pemilik dia tu. Itulah menentukan dunia atau akhirat. Ukurannya situ. Jadi kita tak boleh nak ukur lah. Tengok rumah orang ni besar kaya dia, mengali dunia. Tak betul ukuran kita. Ataupun kita tengok rumah ni, Allah, rumah nak utuh dah, rumah ni ahli akhirat. Tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Sebab ukuran sejauh mana benda tu. Kita tak boleh nak pakai ukur zahir itu saja. Tengok sejauh mana pemiliknya itu memanfaatkan dia. Baik, demikian juga urusan-urusan bila sebut dunia ni, apa saja tadi itu luas. Bukan saja melibatkan pemilikan, tetapi juga melibatkan juga amalan. Amalan pun boleh jadi dunia. Boleh jadi dunia amalan.
Yang ni segala amalan-amalan yang kita buat, tak kiralah sedekah ke, haji ke, ataupun apa saja amalan yang kita buat, sekiranya kita lakukan itu dengan baik menurut kehendak hukumnya, hukum fiqh dan tasawufnya, sehingga amalan itu menjadi kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan mendatangkan pahala akhirat, maka amalan itu memang amalan akhirat lah, jelas lah. Tapi sekiranya amalan yang sama, amalan keagamaan yang sama, tetapi si pelakunya itu memiliki niat yang buruk, tujuan yang buruk, tujuan yang salah, masalah tujuan-tujuan keduniaan, ataupun niat-niat yang salah, riak dengan ujub takabur dan tujuan-tujuan hal-hal yang bermacam-macam, sekalipun rupanya rupa ibadah, tapi dia jadi dunia. Dia tetap jadi dunia. Itu ukuran dia. Itulah ukuran mudah, ukuran yang jelas. Dan memang kita tengok senang pada kita pun mudah nak faham, dan ukuran yang kita boleh guna dengan baik untuk mengukur sesuatu. Dan ini telah dikemukakan oleh Al-Ghazali antaranya, dan ramai lagi lah tokoh-tokoh lain dalam menyebut apa itu dunia. Jadi kesimpulan mudahnya, sesuatu perkara itu tak kira sama ada kebendaan ke ataupun amalan ke, nak jadi dunia tak dunia, tengok bagaimana pemilik dia atau pelaku dia tu. Boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Jadi sekarang bila kita baca kitab-kitab tasawuf, apabila kita tengok kalam-kalam mereka ni, kata-kata mereka ini yang menganjurkan kita menjauhkan diri daripada dunia, kita fahamlah dunia macam mana. Bukan berarti tinggallah dunia berarti buang habis barang-barang ada, jual apa habis, sedekah apa habis, tinggal apa-apa ke dana, sekadar nak makan saja. Jangan faham macam tu. Jadi kita kena faham baik-baik apa yang disebut di sini. Jadi kalau kita tak faham konsep dunia itu, kita akan faham kat arah tu lah. Dan ramai yang kita tengok orang berpahaman seperti itu. Banyak kekeliruan seperti ini, sehingga mereka faham di dunia ni mereka buang, ataupun mereka beri tak apalah. Tak, nak beri, nak sedekah tak ada masalah, nak beri kat orang tak ada masalah. Tapi masalahnya bila tak ada memiliki apa-apa, kadang-kadang dia pula menjadi beban kepada orang lain. Menyusahkan, meninggalkan zuriat keturunan yang apa-apa kedana, yang akan jadi beban kepada orang lain pula. Ini benda yang tidak disuruh oleh syarak. Bercanggah dengan pedoman-pedoman syarak. Ada di antara sahabat Nabi itu, dia ada anak puang je. Dia harta banyak. Dia tanya Nabi, boleh tak oleh kerana anak puang dia ni, dia kata keperluan untuk anak dia ni cukup dah. Baki dia tu habis nak sedekah belaka, nak beri belaka. Nabi kata banyak Nabi kata. Lepas tu dia kata alternatif bila Nabi kata banyak, nak beri separuh lah, nak beri separuh, nak tinggalkan anak separuh. Nabi kata banyak nak tu. Kemudian dia kata nak beri 1/3 lah, 1/3 yang baki itu nak tinggal kepada zuriat keturunan dia. Boleh, tapi itu pun banyak lagi kata Nabi. Lalu Nabi menjelaskan bahawa seseorang tu bila tinggal zuriat keturunan dan apa-apa kedana, itu perkara yang buruk, perkara yang tak molek, perkara yang bukan disuruh di agama seperti ini. Supaya kita faham percaturan. Jadi benda-benda macam ni kita tengok dalam bentuk yang luas lah. Sekalipun kita dengar Sayyidina Abu Bakar membelanjakan habis harta dia, kita kena faham kedudukan masa tu dan keadaan dia macam mana. Jadi perkara macam ni kita jangan ambil satu arah sajalah, kena tengok banyak. Jadi kalau orang ambil, kalau kita bila kita nak suruh orang menyumbang, kadang-kadang kita pakai buah Sayyidina Abu Bakar ni. Sayyidina Abu Bakar ni habis harta. Tak kita nak suruh orang sumbang kita. Kita pakai buah Sayyidina Abu Bakar ni. Tengok keadaan Sayyidina Abu Bakar tu macam mana, taraf dia, kedudukan dia bagaimana. Itu hal-hal yang perlu kita tengok balik.